Akhirnya, Perikatan Nasional dihancurkan, dikantoikan dan ditelanjangkan sebagai parti kaki fitnah dalam persidangan Dewan Rakyat sebentar tadi. Benar kata-kata saya, masin lagi mulut saya. Ahli Parlimen Perikatan Nasional Wan Saiful akhirnya mengaku salah memfitnah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 dan Kerajaan Agung dalam persidangan Parlimen hari ini. Inilah wajah dan topeng politik sebenar. Geng-geng Muhyiddin, geng-geng Hadi Bawang, geng-geng Tun M, Tun Coklat, asal buka mulut di parlimen atau luar parlimen, semua fitnah. Dan terbukti benar. Wan Saiful yang memfitnah kerajaan PMX, Kerajaan Agung, kononnya ditawarkan rasuah. Dana politik untuk kawasan parlimennya 1.7 juta ringgit telah membawa kepada kehancuran Perikatan Nasional dalam percaturan kuasa ini. Tidak pernah dalam sejarah parlimen seorang ahli Dewan Rakyat kantoi membuat fitnah sehingga terpaksa meminta ampun kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim, dan tidak pernah mana-mana ahli Dewan Rakyat yang kantoi memfitnah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Parlimen yang mulia. Tetapi cukup ironi dan cukup memalukan. Perikatan Nasional diketawakan oleh 33 juta rakyat yang menonton dan menyaksikan siaran langsung persidangan Parlimen sebentar tadi. Rakyat sangat terkejut. Wan Saiful mengaku salah memfitnah Kerajaan Agung dan Kerajaan PMX. Ini membuktikan parti Perikatan adalah parti kaki fitnah. Sebab itu mereka tidak boleh buat kerajaan tebuk atap. Sebab itu Agung ke-17 sangat tidak suka dengan parti Perikatan Nasional ini. Sehingga mereka kekal jadi pembangkang dupang-dupang kaki fitnah. Wayang politik dan gimmick politik Wan Saiful yang juga merupakan ahli politik penyamun, penyangak yang terpalit dengan skandal rompakan dalam mahkamah, akhirnya memburukkan nama Perikatan Nasional PAS dan Bersatu dari segi persepsi politik dan perang saraf politik di parlimen. Maka ini membuktikan kebenaran kata-kata saya. Kenapa pembangkang gagal menggulingkan Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung adalah kerana mereka menggunakan modus operandi dan template propaganda politik berasaskan fitnah. Saya yang berpengalaman mengkritik Perdana Menteri sehingga 4 Perdana Menteri tumbang di Putrajaya, saya tidak pernah menggunakan template atau model politik atau propaganda politik yang berunsurkan fitnah. Dan sebab itu saya tidak pernah disaman fitnah dalam mahkamah. Sehingga Perdana Menteri itu tumbang di Putrajaya. Tapi kalau anda semua perasan, Parti PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional ini, kenapa mereka menjadi pembangkang dan tumbang PRU 15? Cara mereka berkempen secara politik, cara mereka bermain game politik adalah menggunakan senjata fitnah. Excuse me. So, apabila mereka ini sudah kantoi memfitnah di parlimen, sehingga Wan Saiful dan Perikatan Nasional memohon maaf kepada Kerajaan PMX, Kerajaan Agung buat kali pertama.
Ini menyebabkan keyakinan rakyat kepada PAS Bersatu dan Perikatan Nasional di tahap yang sangat-sangat teruk. Zero. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Wan Saiful, Wan Jana Wibawa, penyambung projek Orang Melayu ini. Akhirnya anda berjaya menghancurkan Parti Perikatan Nasional sebentar tadi. Permohonan maaf oleh Wan Saiful membuktikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 dan Kerajaan Agong di pihak yang benar. Sebab itu saya tidak pernah mengkritik Kerajaan Anwar Kerajaan Agong. Tidak ada kelompongan, tidak ada kelemahan. Kerajaan ini cukup sempurna. I would like to be honest kepada pencatur-pencatur kuasa di seluruh dunia, pencatur kuasa dalam Malaysia. Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong ke-17 tidak ada kelemahan dalam game real politik untuk tahun 2024. That is why saya cukup rasional dan cukup waras untuk tidak mengkritik apa-apa perkara berkaitan dengan PMX dan Kerajaan Agong ke-17. Because kehebatan dan kelebihan saya sebagai political scientist, sebagai penganalisis politik bebas, sebagai pemerhati politik yang cukup neutral, kalau kerajaan itu bagus, kalau Perdana Menteri itu bagus, jika ketua negara itu hebat, maka saya tidak perlu untuk mengkritik atau menegur atau memberi nasihat kepada Perdana Menteri itu dan Kerajaan Agong itu. Lihat, apa sudah jadi dengan Wan Saiful. Dia tembak kepala diri sendiri, pancung kepala diri sendiri. Dia tembak dan bunuh Perikatan Nasional dengan permohonan maaf dan permohonan ampun kepada Perdana Menteri ke-10 dan Yang di-Pertuan Agong ke-17. Ini memang kerja Perikatan Nasional, kerja Tun M, kerja Tun Coklat, Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawah. Mereka suka buat fitnah ke atas musuh dan lawan politik mereka. Tetapi akhirnya, ini ibarat senjata makan tuan. Dan saya cukup kesian tengok parti pembangkang ni. Dia sudah habis modal politik. Sudah tidak ada idea politik yang baru untuk menghasut rakyat, membenci Kerajaan Agong Kerajaan Anwar, dan akhirnya Muhyiddin, Tun M, Tun Coklat, Hadi Bawang tersungkur bersama Perikatan Nasional dan Parti Pembangkang kerana kebodohan, kedupangan dan kesilapan Wan Saiful mengaku memfitnah PMX dan Kerajaan Agong dalam isu tawaran dana 1.7 juta ringgit. So, kalau Muhyiddin, Perikatan Nasional, mengajar orang-orang bawahan mereka memfitnah kerajaan PMX dan Kerajaan Agong, saya ingin terus terang bahawa ini akan memberi kelebihan kepada Kerajaan Pakatan Harapan, UMNO, GPS dan GRS pada PRU 16. Mereka confirm menang dan amat sukar untuk dikalahkan apabila Perikatan Nasional dalam sistem game politik demokrasi ini, mereka bermain wayang politik fitnah. Sepatutnya ahli-ahli Parlimen Pembangkang seperti Wan Saiful ini yang telah mengaku memfitnah kerajaan PMX dan Kerajaan Agong perlu berhujah di Dewan Rakyat berasaskan ilmu, bukti yang kukuh, berdasarkan fakta yang kukuh, berdasarkan dokumen hitam putih yang boleh menggoda dan menarik minat rakyat Malaysia untuk sokong Perikatan Nasional. Sebentar tadi, apabila Timbalan Perdana Menteri 1, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, mencadangkan usul untuk gantung Wan Saiful, Wan Jana Wibawa ni 6 bulan sebagai ahli Dewan Rakyat, terus kelengkabut. Wan Saiful minta maaf depan Speaker Parlimen, depan Kerajaan PMX Kerajaan Agong. Ini sepatutnya tidak boleh berlaku. Kerana akhirnya Perikatan Nasional, PAS Bersatu, Pejuang, Parti Muda, semua memang kaki fitnah. Dan rakyat tidak akan percaya kamu lagi.
Berulang-ulang memfitnah. Takut kan kena pecat sebagai ahli parlimen, kena gantung sebagai ahli Dewan Rakyat 6 bulan. You cannot go far, Muhyiddin, Tun M, Tun Chocolate, Hadi Bawang, Hamzah, Sheikh Sadiq, Wan Faisal, Wan Saiful, Razi Jidin. Kalau jadi pembangkang yang menggunakan modal politik fitnah, saya perlu jujur dan perlu transparan, perlu terbuka. PAS Bersatu dan Perikatan Nasional takkan menang PRU 6 lah, sekalipun koreka-reka lah cerita fitnah politik untuk burukkan Anwar Ibrahim dan Kerajaan Agung. You cannot win. Look at me. Saya tak pernah kritik Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung, kerana dasar dan polisi kerajaan kali ini cukup hebat. Sebagai contoh, dasar cukai SST 8%. Bila dikuatkuasakan beberapa hari lalu, nilai ringgit naik. Kerana ini adalah satu dasar percukaian yang lebih hebat daripada cukai GST 6% di era banduan Najib jadi Perdana Menteri. Cukai AST 8% ini adalah penyelamat kepada ekonomi negara yang dihimpit dengan hutang trilion-trilion ringgit ditinggalkan oleh bosku, oleh Tun M, oleh Muhyiddin, oleh Mak Lambung di Putrajaya. Dasar cukai SST 8% yang diperkenalkan oleh Menteri Keuangan terbaik dunia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia menyelamatkan negara Malaysia daripada jatuh bankrupt. Dalam apa-apa krisis keuangan dunia yang bakal berlaku secara mengejut daripada sekarang. Malah dasar cukai SST 8% ini ia menyebabkan duit negara dan duit rakyat di Putrajaya semakin bertambah dan semakin banyak. Sebab ini pendapatan negara, pendapatan 33 juta rakyat apabila dasar cukai SST 8% ditingkatkan dan dikuatkuasakan baru-baru ini. Muhyiddin mengulangi semula propaganda fitnah politik sebentar tadi. Dia kata rakyat tak puas hati kerajaan Anwar Ibrahim, Kerajaan Agung tidak boleh urus ekonomi negara. Muhyiddin, tidak ada rakyat berkurung dalam rumah zaman kerajaan Anwar Ibrahim ni. Zaman Kerajaan Agung ke-17. Tidak ada rakyat angkat bendera putih. Tidak ada rakyat yang mati kebulur, bunuh diri di zaman Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung ke-17. Tetapi sewaktu kamu jadi PM ke-8 Kerajaan Tebu Atap bersama PAS Bersatu dan Perikatan Nasional, rakyat tak boleh lupa, Muhyiddin. Rakyat angkat bendera putih sampai kamu tumbang. Sampai kamu dipecat oleh Agung, dipecat oleh UMNO. Sebagai Perdana Menteri paling gagal dalam sejarah politik dunia dan sejarah politik Malaysia. You are the worst Prime Minister. Hampir bankrupt ekonomi rakyat, hampir bankrupt ekonomi negara sampai rakyat ramai mati. Mati tak dapat makan, mati kena COVID, lain cerita lagi. Di zaman kau, Muhyiddin. Di zaman Anwar Ibrahim, lihat, tak ada COVID. Tidak ada rakyat yang dikurung dalam rumah. Tidak ada rakyat yang mati kebulur. Harga barang tidak mahal di zaman Anwar Ibrahim. Kau makan KFC, harga rahmah. Harga dia tak sampai RM10. Kau makan McDonald tak sampai RM10. Harga rahmah ya, zaman Kerajaan Anwar. Kau makan dekat mana-mana kedai Melayu, nasi putih, ayam goreng kunyit, sotong goreng kunyit, sayur, sambal, RM11. Saya terkejut di zaman Kerajaan Anwar. Harga makanan dan harga barang sangat murah. Tetapi sewaktu Muhyiddin, PAS Bersatu dan Perikatan Nasional memerintah 2 tahun sebagai kerajaan pintu belakang, harga minyak masak sangat mahal, RM50 satu botol. Tak ada minyak masak subsidi sebab habis dirompak oleh Hamzah, bapa penyamu minyak masak subsidi dengan anak dia dan konco-konco dia dalam perikatan. Sampai kena dakwa dalam mahkamah. Di zaman PAS Bersatu dan Perikatan Nasional menjadi kerajaan Tebu Atap, nilai ringgit jatuh pada tahap yang sangat teruk.
Sekarang nilai ringgit naik dan semakin pulih di zaman kerajaan Anwar. Bekalan makanan sangat cukup. Di zaman Muhyiddin, zaman perikatan, zaman Mak Lambung, nak cari telur pun susah. Nak beli ayam pun susah. Nak makan barang murah pun susah. Sebab semua mahal. Kerajaan yang mula-mula hapuskan subsidi tanpa ada backup polisi ekonomi untuk rakyat miskin adalah Perikatan Nasional, PAS Bersatu, Muhyiddin dan Mak Lambung. Sebab itu anda tumbang PRU 15. Kenapa Anwar Ibrahim dan Kerajaan Pakatan Harapan UMNO, GPS dan GRS masih jadi kerajaan di Putrajaya? Sebab kami rakyat dapat merasai perbezaan. Di zaman Perikatan PAS Bersatu jadi kerajaan tepuk atap 2 tahun lalu, harga barang sangat-sangat mahal. Di zaman Anwar Ibrahim ini, harga barang sangat murah sebab ada dasar harga rahmah, dasar harga madani. Harga barang dipantau. Sebagai contoh, saya puji Menteri Kos Sara Hidup, Datuk Armizan, dan Menteri Kepenggunaan, YB Fuzia Saleh. Mereka memberi amaran bahawa mana-mana peniaga yang menaikkan harga barang sangat mahal, harga makanan sangat mahal, akan diambil tindakan. Sekarang mana ada orang berani kasih naik harga barang? Walaupun cukai SST 8% sudah dinaikkan. So ini adalah realiti ekonomi politik yang menyebabkan Muhyiddin, Tun M, Tun Coklat, Hamzah, Tok Guru Hadi Bawang dan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional gagal menggulingkan kerajaan Anwar, kerajaan agung, kerajaan perpaduan di parlimen hari ini. Sebab memang Anwar Ibrahim berjaya menyelamatkan ekonomi negara daripada terus dirompak, dihancurkan. Memang Anwar Ibrahim berjaya kawal harga barang. Anwar Ibrahim berjaya menyelamatkan mata wang ringgit daripada jatuh bankrupt. Di zaman Perikatan Nasional, zaman Muhyiddin, zaman Mak Lambung, kadar OPR naik setiap bulan sampai hutang rakyat bertambah, hutang rumah rakyat bertambah, hutang rakyat dalam bank sangat tinggi. Zaman Anwar Ibrahim, zaman Pakatan Harapan, GPS, GRS dan UMNO berkuasa, kadar OPR tak naik-naik sampai sekarang. So ini adalah dasar ekonomi pro-rakyat yang saya kira walaupun Muhyiddin menggunakan propaganda fitnah politik untuk memburukkan nama Anwar Ibrahim sebagai Menteri Keuangan, saya kira ia kurang berjaya. Kerana bagi saya Anwar Ibrahim bukan sahaja Perdana Menteri yang hebat. Dia menjadi Menteri Keuangan yang sangat-sangat hebat di dunia. Dia tahu macam mana nak tambah pendapatan negara, nak tambah pendapatan rakyat, kurangkan hutang negara, kurangkan beban kos sara hidup rakyat. Dan sebab itu, Anwar Ibrahim tidak dipecat oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh rakyat hari ini sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Kebenaran adalah tetap kebenaran dan saya kira kebenaran itu memang terlalu pahit untuk ditonton dan didengar Pak Cik Makcik Oto Arong. Adalah sia-sia. Segala perang saraf politik, gimmick politik, stunt politik, dan wayang-wayang politik Muhyiddin bersama pemimpin pembangkang dalam Dewan Rakyat yang cuba menghasut rakyat dengan fitnah-fitnah politik ini yang akhirnya menghancurkan Perikatan Nasional sendiri. Betul kan cakap saya? Perikatan Nasional tu hancur sebab kau tengoklah, diorang semua kaki fitnah. Buktinya apa? Tengok Wan Saiful sudah minta maaf di parlimen. Mana ada kerajaan Anwar, kerajaan agung, beli ahli-ahli parlimen pembangkang. 6 ahli parlimen Perikatan Nasional Parti Bersatu sukarela sokong Anwar Ibrahim sebab Muhyiddin gagal sebagai ketua Perikatan Nasional. Dia tak dapat bagi dana untuk semua kawasan parlimen Perikatan Nasional walaupun dia banyak duit. So, kalau 6 ahli parlimen Perikatan Nasional sampai sekarang yang gagal dipecat oleh Muhyiddin dan berani mati sokong Anwar Ibrahim, ini membuktikan dan merupakan signal politik besar. Jangan terkejut jika Anwar Ibrahim, PAS Bersatu dan Perikatan Nasional akan menyaksikan keputusan PRU 15 akan berulang semula. Keputusan yang sama. UMNO, Pakatan Harapan, GPS, GRS dan Parti Kerajaan Perpaduan akan menang besar PRU 16.
apapun, memalukan, sangat-sangat memalukan ya. Wan Saiful Wan Janawibawa, penyambung Perikatan Nasional ini akhirnya meminta maaf dan meminta ampun kepada Kerajaan Anwar Ibrahim, Kerajaan Agung ke-17. Kerana sememangnya dia tak ada bukti pun, dia ditawarkan wang rasuah 1.7 juta ringgit. Ini penyambung penyangga. Ini macam babi penyambung pakcik-makcik otonom, tak ada value. Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung tak berminat nak beli Wan Saiful ni. Dia confirm masuk penjara Kajang jumpa Baduan Najib. Dia gagal tutup kes mahkamah dia. Dia kalah di mahkamah peringkat awal. Semua kes rompakan projek Wan Saiful ni, kalau rakyat Malaysia masih ingat, transaksi keuangan, duit rasuah, duit rompakan projek ada dalam akaun bank syarikatnya. So sebab itu, Wan Saiful ingat, Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung akan tutup kes mahkamahnya. Sebenarnya tidak ada. Sebab Wan Saiful inilah antara lubuk dan punca utama Perikatan Nasional hancur dan kalah PRU 16. Memfitnah hari-hari, hasilnya apa? Tak ada. Habuk pun tak ada. Tin kosong. So teruskan Muhyiddin, Tun M, Tun Coklat, Adik Bawang, macam-macam Perikatan Nasional PAS bersatu, syok sendiri, memfitnah Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung. At the end, kami rakyat di bawah melihat persepsi politik dan sentimen politik, berpuluh-puluh juta rakyat sangat suka dengan Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung. Saya adalah parameter politik. Kalau Anwar Ibrahim gagal sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, sudah lama saya hantam dia. Ni dah masuk 2 tahun, saya terus terang, saya tidak nampak kelompongan dan kesilapan dasar dan polisi pentadbiran Kerajaan Anwar. Sebagai graduan Master First Class dalam bidang Sains Politik CGPA 3.97, sebagai graduan Sarjana Muda dalam bidang sejarah, kalau kita mahu menang dalam apa-apa game politik dan game percaturan kuasa dunia, adalah sangat wajib kita berhujah kepada publik menggunakan substance dan facts yang accurate. Kalau mahu menggunakan sentimen politik, sentimen ekonomi, pastikan bacaan ekonomi dan bacaan politik kita itu tepat, selari dengan pemikiran politik rakyat. Tetapi PAS Bersatu dan Perikatan Nasional yang mengaku kesilapan mereka depan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar hari ini membuktikan naratif politik Muhyiddin, Tun M, Tun Coklat, Hadi Bawang, Wan Saiful, Wan Faisal, Hamzah, Sanusi ini secara jangka pendek dan jangka panjang akan menghancurkan PAS Bersatu dan Perikatan Nasional pada PRU 16. Mark my word. Atas nama Allah yang Maha Kuasa, saya ingin memberi pujian kepada Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung yang cukup hebat mentadbir ekonomi dan menjaga kepentingan 33 juta rakyat. Saya kekal menyokong Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung. Sekalipun media-media propaganda dan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional terus memfitnah Anwar Ibrahim di Parlimen maupun di luar Parlimen. Ketahuilah, dalam media sosial, rakyat tak sokong PAS Bersatu dan Perikatan Nasional sebab Wan Saiful ni, Muhyiddin, Tun M, Tun Coklat, Hadi Bawang, Hamzah, dah kantoi. Hari-hari buat fitnah politik. So, empati politik dan rasa kesian kepada Anwar Ibrahim dan Kerajaan Agung itu, secara sentimen politiknya, muncul dalam setiap perasaan rakyat. Dan saya kira hari ini adalah kemenangan terbesar Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar untuk menaikkan populariti mereka dari segi persepsi politik. Anwar Ibrahim dan Kerajaan Agung tersangat-sangat popular kerana dupangnya dan bodohnya pemimpin Perikatan Nasional macam Wan Faisal, macam Muhyiddin, macam Tun M, Tun Coklat, Hamzah, Hadi Bawang ni, yang hari-hari kasih popular nama Anwar, kasih popular nama Kerajaan Agung, Kerajaan Perpaduan. So teruskanlah jadi dupang, jadi bodoh ya. Memfitnah Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung kerana akhirnya it is confirm. Saya bocorkan keputusan PRU 16 awal-awal. Kerajaan Anwar
Kerajaan Agung Kerajaan Perpaduan akan menang besar PRU 16 dan PAS Bersatuan Perikatan Nasional akan tumbang lagi ya seperti PRU 15 lalu kerana propaganda-propaganda politik fitnah ini sudah menghancurkan Perikatan Nasional di Parlimen sehingga ditertawakan oleh 33 juta rakyat kerana Wan Saiful mengaku dia dan partinya suka memfitnah Kerajaan Anwar Kerajaan Agung sebentar tadi. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, tabik spring Kerajaan PMX yang berjaya menunjukkan kebenaran yang berpihak kepada Kerajaan Madani Kerajaan Perpaduan dan membuktikan PAS Bersatuan Perikatan Nasional adalah parti jahat, parti buruk, parti kaki fitnah yang sangat dibenci oleh rakyat Malaysia. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh kirim salam merindu ya. Wan Saiful, Muhyiddin, Tun Coklat, Tun M, Hadi Bawang. Game is over. Sekian, terima kasih.